Ngerti tak? Fil ard. Apa masalah? Saya terajang pipi, bukan saya angkat tepi lidah. Kena gigi geram atas. Banyak orang sebut dot dengan diterajang pipi kan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Fil ard. Fil ard. Bukan terajang lidah tu, terajang pipi. Tapi tepi lidah angkat naik atas. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Mulut macam tu. Ard. Ard. Ba'dukum li ba'din adu. Yaghdud min absarihinna. Yaghdud. La wallahi lam yahid. 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 Nak sebut dot, yahid. Nun. Yahid. Wallahi lam yahid. Yauma takunul jibalu kal'ih. Wa takunul jibalu kal'ih ni. Lagi. Min qaba lam inhiraf. Kita min qaba ba kalau mesti bunyi. Lagi lam nak jaga apa? Inhiraf dia. Min qabal. Okey, apa saya sebut tu contoh-contoh huruf-huruf, sifat. Saja saya fokus ke setengah harakat untuk wakaf, pasal situ ada tempat yang memang kena jaga sangat. Pasal di situ tempat yang kita paling besar cuai. Bukan saja makhraj tapi sifat huruf. Kalau makhraj pun cuai, sifat huruf macam mana? Lagi terkabai gila punya. Okey. Sana pun saya dah sebut istitalah. Soal kalau ada sekitar tu. Ya. Ustaz, kalau luar tajuk sikit Ustaz. Pada istiqalah di setengah harakat ni. Contohnya kalau berlaku pada imam kan, imam yang baca, dia ada tak pada dia bunyi dia? Mungkin soft pertama dengar bunyi dan soft kedua dah tak dengar bunyi, dia punya setengah harakat. Kadar tu Kadar tu ada tak dibicak? Sebab ada orang dia sebut benda macam tu. sebut macam mana? Ada contohnya macam Ustaz kata tadi, memang kena jelas. Okey. Kan? Ya. Tapi sifat ada kat situ. Mungkin soft tamu yang belakang ni kita tengok, yang yang ke belakang-belakang ni kita tak tengok. Macam mana Ustaz kalau orang yang soft kedua tu dengar kata dia tak bunyi? Salah atas tu kan? Dia itulah masalah dengar tak dengar tu di atas kekuatan volume imam tu sendiri. Mikrofon tu sama. Dia tak masalah dengar tak dengar. Macam mana pun di atas apa yang sepatutnya disebut dan didengar kan kepada dia kan. Kalau dia tak baca untuk awam sekali pun, tak ada siapa pun dengar. Dia kena faham itu adalah kadar yang sepatutnya dia kena bunyi. Yang tu nak dobek tu yang macam mana nak pergi dobek tu. Jadi macam mana pun asal nak sebut kalau atas kata istitalah tu kan. Nak sebut macam mana? Macam kalau saya bunyi tu lahu ma fis samawati wa ma. Kalau katalah kita bagi wirid pelan-pelan pun kan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Boleh perasan saya sebut dot? Boleh? Mungkin tak. Saya duduk depan mikrofon ni weh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tak perasan saya sebut dot? Tak perasan juga? Apa dia ni? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lailatul Qadr khairun min alf syahr. Tak perasan roh. Tak boleh perasan saya punya roh. Apa dia ni? Idza jaa nasrullah wal fath. Fath. Yaghdud. Yaghdud. Lam wallahi lam yahid. Yahid. Faham? Perasan saya punya nun. Min qabal. Faham? Perasan saya punya lam. Was-sama'i dzatir rajah. Perasan saya punya ain. Wa takunul jibalu kal'ih. Perasan saya punya nun. Macam tu lah. Nak perasankan tu. Cuma dekat mikrofon power dengar. Mikrofon tak power tak dengar. Tu dia tak istilah soft tambah soft kedua. Jadi apa yang kalau itu kadar bacaan dia baca huruf lain macam tu, disebah kena dengar kena dengar macam tu kot.
Payah nak bagi dobit je lah. Nisbah boleh dengar, tak boleh dengar, orang tak dengar, orang tak dengar. Kalau memang ada bunyi, yang tu kot nak sebut dobit tu payah. Pasal apa yang sepatutnya disuarakan ketika jahar, maksudnya jahar tera tu, jadi waktu setengah akad pun mesti kejaharan dia tu. Apa sekadar itu lah. Kalau disirkan, jadi sir dia pun sekadar sir itu lah. Boleh? Satu saya baca was-sama'i dzatir raja'. Saya baca ini. Itu saya baca jahar. Kalau saya baca sir, was-sama'i dzatir raja'. Boleh pasang saya ain? Masih boleh pasang? Wa takunul jibalu kal wa takunul jibalu kal pasang saya punya nun. Tu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Pasang saya punya dad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Pasang saya punya dad. Bukan. Yang tu kan nak sebut tu. Sebut apa yang perlu diperasakan yang nak disebut. Tapi masih nak kata dia tu ada. Jangan idza ja'a nasrullahi wal fath wal 'as. Habis roh tak ada, tak ada. Habis tak apa balah. Itu kot. Yang tu tempat-tempat yang kita cuai lah. Kalau saya pastikan cuai. Memang dulu pun kena empuk cuai. Yang tu kot, kata saya jawab soalan tu. Ada lain? Best. Letak tu. Masa masih muda. Tapi cara macam dah tua. Cara macam dah tua. Okey. Otak dia tu. Yang ke bawah tu disebut ialah macam mana tu gambar rajah ni, isyarat gambar rajah tu biar. Wasifatul mutadadatu ashrun. Jadi insya-Allah kita sambung sikit lagi. Sifat-sifat yang berlawanan ada 10. Jadi mutadadatu, kalau kita belajar bahasa Arab, ambil kita bahasa Arab SPM, tak pelik lah jumpa mutadadah kan, mutadadah. Sila mutadadah mudad kan. Kita berlawan lah, ada muradif dan ada mudad kan. Sifatu mutadadatu asyaratun. Tilka asyaratun kamila, asyaratun. La budda li kulli harfin min an yattasifa bi khamsin. Baik. Jadi seterusnya ialah sifat yang ada lawan. Dia ada 10. 10 tu kerana dia ada 5 iktibarat yang perlu diperhati, dan setiap huruf dalam Quran, huruf hijaiyah, setiap huruf mesti tak kurang ada 5 sifat. Pasal 10 ni ada 5 iktibar, dia akan pasang ni. Macam mana saya sebut dengan awal-awal kita sebut sifat huruf berlawan tadi. Tak laki perempuan, tak hidup mati, tak kaya miskin, tak sakit sihat, tak musafir mukim atau mustautin. Sifat huruf pun tak jahar hamas, tak isti'la istifal, tak itbaq infitah, tak izlaq dia usbat, tak insam cantik. Tentu kot. Saja saya guna bahasa tu. Tak itbaq infitah. Mesti. Jadi setiap huruf dalam hijaiyah mesti ada 5 sifat huruf sekurang-kurang. Dan ada besi tambahan, ra. Nanti ada takrir, dah jumpa. Inhiraf dah jumpa. Sad ada safir. Shin tafashi. Dad ada istitalah. Jadi siapa sifat masing-masing? Ba ada qalqalah. Qaf ada qalqalah. Itu yang sifat istimewa yang tak berlawan. 5 ni jangan sampai tak kerti. Pasal apa? Dia asas. Okey, nak masuk 5 asas tu. Jadi 5 tu ada 5 iktibarat. Jadi 5 iktibarat tu lah dia akan jadi tak yang ni. Tak lelaki perempuan. Tak kahwin bujang. Apalah, kita hidup mati. Yang tu kot saya nak guna bahasa tu. Jadi sampai jangan kata apa, tak tahu. Tu leceh tampak je. Maksud apa? Mana boleh tak tahu? Tu macam mana nak sebut huruf dengan betul? Okey. Jadi di atas sifat tu angka 10. Jadi la budda li kulli harfin, tak dapat tidak bagi setiap huruf min an yatasifah, daripada bahawa bersifat ia harf bi khamsin, dengan 5 minha daripada 10. Pasal 10 tu adalah 5 iktibarat dan satu-satu ada 2 lah. Cuma ada satu nanti yang berlawan, dia ada istilah Allah syiddah, ada rakhawah,
dah ada tengah-tengah ada tawassut. Kalau ikut ada angka 11. Yang kira 11. Kalau yang kira 10, itu umumnya disebut 10. Tapi kalau perinci kan dia ada 11 sebenarnya. Baik, fa ini tasofa harfun bisifatin. Jadi di atas kaedah 5 tu kenapa? Kerana apabila bersifat oleh satu huruf bisifati dengan satu huruf daripada sifat-sifat berlawan ni, la dhidda laha aidan, tidaklah did, tidak ada did lah laha baginya, bagi harfin aidan juga. Jadi kalau katalah kita jumpa pasangan jahar dengan hamas, kalau ada jahar mesti bukan hamas, kalau ada hamas mesti bukan jahar, kalau ada hamas mesti bukan Yahudi. Itu saja saya punya style format Tok Guru. Jangan tak faham saya punya cakap. Tak hidup dia masih tak apa. Siap no. Atas pagar ni letih sikit. PKR ke apa tak tahu. Tapi dulu ada Pakatan Rakyat ni pun dah uhara sikit. Tak faham sudah. Tak ikut perkembangan politik lah tu. Alhamdulillah. Tak Hamas jahar. Tak rakyat Malaysia foreigner. Ni tu ni foreigner pun tak, rakyat Malaysia pun tak. Apa? Beginner. Apa? Tak kafir Islam apa? Munafik. Munafik kafir hakikatnya. Nak sebut kita belajar ni tu format penyelesaian hukum, baik tajwid, akidah, fiqh sama. Sembahyang sah tak sah? Boleh macam dengar tak dengar aje sah. Nanti tengok apa masalah? Apa masalah? Apa masalah? Okey. Baik, jadi tak dapat tidak bila dia bersifat, pasti lawan dia tak bersifat itu. Aidan kana lahu situ sifat. Dan kata dia kana lahu situ sifatin, fa ini tasafa harfun bi sifatillah. Macam ni dia sebut macam ni kalau ikut. Fa ini tasafa harfun, jika bersifat oleh satu huruf bi sifatillah diddalah, dengan satu sifat yang tidak ada lawan baginya. Maksudnya asalnya dia sifat, dia huruf. Yang ada lawan tu mesti ada 5. Tapi dia ada sifat tambahan yang tak did laha. Kana lahu situ sifatin, adalah huruf itu situ sifatin, ada 6 sifat. Macam dot tu, dia akan ada yang lawan-lawannya nanti. Jaharamah apa mana satu salah ada satu lagi istitalah tambahan dia. Dia ada 6. Tapi 5 mesti boleh sebut. Jangan 5 ni tak boleh sebut. Kita kadang-kadang hak 1 tu boleh sebut, hak 5 ni tak kerti. Betul? Ba Coca-Cola. Lagi 5 mana? Baru nak belajar. Bukan saya tanya 5 tu huruf Coca-Cola tu. 5 sifat huruf kat bar tu. Jahar mas. Jahar. Syiddah rakhawa. Syiddah. Sila isbal. Tak belajar lagi. Saja tanya. Bagi soalan tu mencabar sikit. Izlaq ismat. Izlaq. Infitah itbaq. Infitah. Tak kerti tu. Duduk sampai habis lagi kerti. Tak ada tunggu esok. Jangan balik lagi malam ni. Balik punggai esok. Tak kerti. Saya balik tengok. Saya balik. Nampak macam kerti tu. Angguk. Tapi tak faham. Nak dengar tak nak. Ngaji malas. Rasa macam dah pandai. Tapi tak kerti. Macam tu. Dia kena katok itu. Dia sedar itu je. Saya lawak-lawak agak. Tapi sidih tu. Sigong tu keras tu. Baik. Jadi ada situ sifat waqsa ma yajtami'u lil harfi sab'u sifatin. Kata dia yang paling tinggi, paling kemuncak, paling penghujung ma yajtami'u lil harfi, apa yang terhimpun bagi huruf. Ma tu sifatlah. Sifat yang boleh ada bagi huruf paling banyak sab'u sifatin, 7. Kita dah jumpa pun tadi. Apa dia? Ra. Apa istimewa kat dia? Inhiraf, takrif. Dia ada 2. Dia je pun yang ada 7. Ada lain? Tak ada. Lain semua 6. Ra satu-satunya yang 7. Cuma inhiraf dah boleh sebut, takrif boleh sebut. Mana 5 lagi? Baru nak belajar. Okey, siap. Wa khamsun mutadadatun wasdani la dhidda laha. Baik. 7 tu apa? Dia ada 5 yang berlawanan yang kita nak jumpa nanti insya-Allah, dan wasdatani dah ada 2 lagi sifat dia la dhidda lahuma, yang tidak ada dhid bagi keduanya 2 sifat.
Contoh dia bagi ra, seperti ra. Memang ra je pun, tak ada huruf lain. Jadi dia ada inhiraf dan takrir yang kita dah jumpa. Ada 5 lagi yang kita baru nak belajar. Jadi asal dia nak sebut tu ialah kaedah sifat huruf yang mesti kita faham secara idea keseluruhan. Jadi maksudnya bila sebut sifat huruf, apa yang kau belajar, jadi rumusan dia nanti, dia ada sifat berlawan dan tak berlawan. Sebut misal, ba, mesti 5 sifat mesti boleh sebut. Ada sifat istimewa, qala 6. Tapi 5 ni jangan tak erti. Tampak. Siapa? Kau belajar tak belajar? Tak ingat? Try. Belajar alamat i'rab. Belajar. Boleh insya? Boleh insya. Isim mufrad rafa' dengan apa? Rafa' nasab khafad jazam, mana dia ada? Tak tahu apa benda tu. Tampak. Siapa? Tak kenal alamat i'rab. Tak kenal status kalimah rafa' nasab khafad jazam, mana yang la jazma fiha la khawda fiha. Sikit sebut dengan nahu. Pasal format belajar sama. Belajar matematik, sudut, segitiga. Segitiga berapa darjah? Jumlah. Apa tu? Darjah-darjah. Tapak. Siapa? Apa? Belajar apa? Segitiga. Habis sudut tak tahu. Macam mana kira luas? Apa luas tu? Allah. Macam mana isi padu? Berapa bintang padu? Apa padu-padu? Tumbuk padu. Bagi tumbuk kali. Apa persegi? Apa segi-segi? Tak ada segi-segi lah. Tampak. Ni luas permukaan lah. Saya dah sebut, itu format. Kan, tak ada maklumat langsung. Ni sifat huruf belajar. Kami belajar kursus sifat huruf. Apa dia? Berapa sifat huruf? 5 tak boleh sebut, tampak. Siapa? Cuai. Sikit-sikit sebut benda tu. Macam rakyat Malaysia. Nyanyi negara aku tengok. Negara aku. Apa? God save the Queen. God save the Queen. Tampak lagi. Nak tahu dapat IC palsu tak palsu, suruh nyanyi negara aku. Tak boleh nyanyi tu, dapat IC palsu tu. Pasal tak pernah duduk Malaysia sebenarnya. Tak faham sudah. Baik. Seterusnya disebut dengan angka 89. Sifat ke-89. Jadi kalau dengan kita belajar sifat berlawan ni, 1 dan 2 lah. Boh 1 dan 2 senang. 89 tu pasal dia lanjut, dia nak lanjutkan, dia dah sebut 7. Jadi lawan ni 89 lah. Agak ganggu 89 tu, tukar nombor. Tapi dengan izin pengarang. Apa? 1 dan 2. Apa dia? Hamas dan jahar. Baik, macam mana pun sebelum tengok apa dia bagi takrif hamas dan jahar. Hamas dan jahar ni apa? Saya sebut tadi. 10 tu pasal ada 5 pandangan. Maksudnya pandang pada angle yang 5, satu boleh jadi 5 sifat. Nah, kalau saya sebut, saya status bersuami, beranak. Bersuami lah. Awak jadi terbalik tu. Beristeri, beranak, lagi hidup, lagi mengajar, mengaji. Boleh mengajar dan mengaji ke? Nisbah orang belajar pada saya mengajar. Nisbah saya pun terima pada orang lain, saya masih mengaji. Kenapa boleh berhimpun? Pasal lain iktibarat. Pasal apa panggil suami? Suami pasal ada isteri. Pasal apa ada anak? Pasal awak bapa. Saya juga anak. Pasal apa? Pandang pada sudut saya ada bapa. Saya juga cucu. Bukan awak bapa ke? Dengan datuk saya cucu. Boleh faham saya sebut apa? Ni sifat ni panggil apa? Jahar. Pasal apa jahar? Pasal angin tak keluar. Pandang pada tak ada angin, angin tak keluar. Ni yang cuba. Jadi jahar hamas, dia lah iktibarat pertama yang kita nak lihat. Dia lah sifat huruf, pandang pada sudut, angin keluar tak keluar. Keluar angin tak keluar angin. Mana keluar angin, namanya hamas. Tak keluar angin, namanya okey, tengok takrif. Jadi makna hamas apa dia? Dia lah jiryanun nafas. Berlari nafas. Bahasa berlari nafas ni terjemah Arab betul lah ni. Istilah berlari nafas apa? Keluar nafas lah. Bahasa masuk nafas pun apa? Angin, udara. Saya nafas ada makna nafas kita bernafas kan. Jadi masuk nafas ni, nafas maksudnya udara dan angin. Udara, angin. Munasabah terjemah macam itulah. Jiryanun nafas inda nutqi, ketika bertutur bil harf. Ketika kita tuturkan huruf dia, angin akan keluar.
Bukan angin kentut dah, angin kut mulut. Pasal apa keluar? Tengok dia sebut lidhafil i'timadi 'alal makhraj, kerana lemahnya pegangan ataupun sandaran di atas makhraj huruf. Makhraj huruf dia tu letak tu tak kemas, satu dia keluar angin. Macam mana pun kita nak nilai ni susah. Ada formula hafal lagi. Tengok dia beri, kita hafal aja. Makna jahar pula. Jadi jahar di sebaliknya lah. Kalau hamas ni keluar angin, jahar tak keluar angin. Jadi faham keluar angin tak keluar angin ni, mana tak boleh keluar angin, hang keluar angin hang salah. Macam tu lah, nak faham tu disiplin dia. Jadi makna jahar ialah inhibasu jiryani nafs, tertahannya keluar nafas inda nutqi ketika bertutur. Sikit alasan kenapa angin tak keluar. Pasal apa? Kemas sebutan huruf. Kalau kita semak sendiri satu hal tau. Tapi macam mana pun cuba semak. Ba mati kan dia? Bagi boleh keluar angin tak? Kalau keluar angin apa jadi? Maksudnya sebut ba longgar. Ba bukan macam tu lah. Sebut ba mati. Lagi. Bagi keluar angin. Tak boleh keluar. Keluar Melayu lah tu. Melayu. Arab takkan keluar. Tak boleh. Tak keluar. Ba. Ta. Hamzah je nak? Hamzah. Mati kan dia? Bagi keluar angin. Woi, tak boleh keluar lah. Saya suruh keluar. Tapi kalau tak boleh keluar, janganlah keluar kan. Faham saya punya maksud tu? Jadi janganlah. Dia tak boleh macam ni tau. Dah sebut, dah betul, tu suruh keluar, boleh keluar. Jadi maksudnya tak kemas. Maksudnya kita punya disiplin ilmu sebutan huruf, aci ikut selera. Suruh keluar, keluar. Tak keluar, tak keluar. Yang boleh keluar pun, jangan keluar. Kita pun tak boleh keluar. Tapi sepatutnya kena keluar. Shin misalnya, tafashi. Jangan bagi keluar angin. Aish. Jangan bagi keluar angin. Aish. Jangan bagi keluar angin. Aish. Mana boleh tak keluar angin weh, mesti keluar. Mana boleh shin tak keluar angin? Ba, bagi keluar angin. Bagi keluar angin. Tak boleh keluar. Nak jekah tu. Boleh. Satu, jangan bagi keluar lah apa yang tak boleh keluar. Sekali lagi. Bunyi. Hamzah. Bagi keluar angin. Mesti bunyi juga. Jangan. Mula mereka tahu benda. Dah saya suruh bagus. Esok saya suruh makan tahi, makan tahi. Tu cerita orang tu punya ayat tu. Okey. Satu, jangan ikut suruhan orang. Tapi tengok disiplin ilmu. Boleh tak boleh? Esok orang upah pergi bunuh orang. Dah dia upah, aku bunuh macam tu? Tak. Kalau orang yang boleh bunuh, orang tak upah pun kita bunuh. Tapi kalau orang tak boleh dibunuh, kalau upah dan paksa pun kita takkan bunuh. Itu disiplin. Sama. Mana yang keluar angin, dia tak suruh keluar pun kena bagi keluar. Kalau dia tak keluar pun, kalau kena keluarkan dia. Okey, itu disiplin. Cuma apa dia tu? Kau kena apa? Melayu ni, tu kata, dia serba boleh. Hamzah boleh keluar angin. Melayu boleh keluar. Ba, boleh keluar. Melayu tak ada disiplin. Tak ada disiplin, kau kena apa? Latihan, disuruh apa? Okey, macam mana nak apa? Harfuha, huruful hams, huruf hamas, ashrun. 10 je pun. Ya jemauha menghimpun dengan angka 10 ni jumlah tu oleh ayat. Sentences. Jumlah tu sentences lah. Apa dia sentensenya? Cuma dia sebut ni dengan sabakat. Kita fahas tahu syakhsun. Yang ni dia tak tulis dengan fahas tahu syakhsun sakat, tapi dia tulis dengan formula sabakat. Fahas tahu sabakat ke sakat tu? Ada ba tu. Tapi sepatutnya ba tu tak ada. Tu titik pijat ke apa tu? Dia memotong state tu. Ba bukan. Maksud ba bukan hamas. Bunyi hamas ba tak? Boleh tak? Ba mati hamas bunyi? Bunyi hamas? Sebab nak saya sepak lagi. Mana boleh ba bunyi hamas weh? Jadi bukan sabakat. Sakata. Lepas tu fahas tahu. Okey, pastikan bunyi dia semua bunyi angin. Macam mana? Cuma bila ada disiplin sikit macam ni nak sebut.
pasal ada huruf-huruf ni datang nama Hamas. Tapi ada ketika dia hanya akan ada sifat Hamas ketika dia mati. Ketika dia dibariskan, dia tak ada bunyi Hamas. Ataupun boleh juga pasal ada tempat-tempat dia macam ni, dia bila Hamas, maksudnya bila kita sebut dia memang angin boleh keluar. Maksudnya pernafasan boleh berlaku. Berbanding dengan kalau jahar, kau tengah baca pun, sama ada dia mati atau tak mati, memang angin takkan keluar daripada mulut kau. Ba kering ni. Ba. Tapi sa. Dia akan keluar angin. Macam mana pun, formula dia ialah sakata, fahasahu. Selalunya formula yang saya apa ni pun, formulanya ialah fahasahu syakhsun sakat. Dan saya memang diajar baca tu, baca dengan semua, baca sempurnakan angin dia. Apa dia? Fahasahu syakhsun sakat. Bagi bunyi dia punya ta tu. Fahasahu syakhsun sakat. Ta tu Hamas. Bunyikan siap-siap. Macam mana pun cuba sebut sin atau tertib dia. Matikan sin. As. Hamas. Kaf. Ak. Apa tu? Keluar angin dia. Aknan. Ilaik. Fa. Ta. At. Tabbat. Bunyikan ta. Ta tu. Idza sama'un isyaqqat. Qad qamat. Oh, jelas kan? Itu ialah Hamas. Ta. Fa. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Lafif. Afif. Khufif. Alf. Angin keluar. Saya nak tunjukkan angin tu. Bocor. Tirai. Mohbi. Untuk memudahkan faham angin keluar tu. Fa. Ha. Cari yang ada ha mati. Hayya 'alal falah. Cuma jangan lajak bunyi hamzah. Hayya 'alal falah. Tu out. Ada azab macam tu kan? Pernah dengar? Azab Wahabi Bekah macam tu. Tak bisa dengar. Nanti kita bagi download lagi. Esok kita dengar. Dia orang azab macam tu. Cuma kalau main besi Malaysia, dia telah dipotong hak tu. Dia tunjuk dia buat azab macam mana? Hayya 'alal falah. Belakang. Tak jadi dengar. Siapa ada MP3 boleh pasang. Ada siapa? Tak ada. Dalam handset ke apa tak ada? Ada kan? Pernah dengar? Perak dia orang ni. Tak ada ambil perkembangan langsung. Sikit pun tu. Mu nampak silap lah tu. Dia kata ada wajah baca kot. Hayya 'alal falah. Ada support lagi. Mana ada kira baca tu. Dari segi nama je. Huruf ha, huruf ha. Ba, ta, sa. Nama je. Tapi sebutan tidak. Dia tak ada kaf, ha, ya, ain, sad. Tu memang ada. Dot. Dal. Tapi kak. Mana ada? Ha, ya, ha. Tak ada. Toha. Tak ada. Toha. Tengkorak tu. Mana ada? Toha. Ha ada. Ha. Nama je. Ba. Ro. Tapi tak ada alif lam ro. Tak ada. Pasal dia sunnah mutaba'ah. Dia kalau reka benda tu. Macam mana sikit-sikit saja sentuh situ. Macam mana pun asal sebut ila faha. Nak sebut ha tadi tu. Falah. Okay. Najah. Qad aflahal mu'minun. Ha juga. Tak jumpa lah ha hujung. Slownya kita ni.
man uqdatun nikah. Tu. Lagi. Wala junah. Ha. Lagi. Slow. Quran kita slow.